Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat serta kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian Selasa pada petang ini. InsyaAllah kita mengambil berkat pertemuan pada petang ini dengan membaca Allah kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kalian semua Selasa yang berusaha Dr. Syahir Akram Hasan selaku pengarah ISDAF, Dr. Wan Hamizah Wan Hassan Timbalan pengarah ISDAF, bersama dengan saya pada petang ini Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh selaku pengasas ISDAF, dan insya-Allah hari ini Prof akan memberikan tarbiyah kepada kita semua, para pensyarah yang mengikuti pengajian Selasa pada petang ini serta para pelajar, saudara-saudari tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada minggu ini telah tiba masanya untuk kita mendengar pengisian daripada tarbiyah Prof yang insya-Allah kita pada hari ini akan mendengar tarbiyah Prof untuk siri yang ke-24. Alhamdulillah. Terlebih dahulu nak mengucapkan banyak terima kasih Prof atas kesediaan Prof mengisi tarbiyah pengasas ini, yang mana saya yakin semua orang telah rindukan nasihat dan juga tarbiyah-tarbiyah yang ingin Prof kongsikan sebagaimana sebelum ini. So, Alhamdulillah, petang ini kita berkesempatan untuk mendengar. Alhamdulillah, nampaknya telah ramai juga yang mengikuti Facebook kita. Alhamdulillah, untuk semua yang berada di luar, jika ada sebarang soalan nanti akan ditanyakan kepada Prof, boleh catatkan ataupun boleh type di bahagian ruangan komen. InsyaAllah nanti Prof dan juga saya akan dapat melihatlah, insyaAllah. Jadi saya tak berhajat nak berceloteh panjang Prof. Saya yakin semua orang sedang bergembira nak mendengar nasihat dan juga tarbiyah Prof. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak menjemput Prof untuk memberikan tarbiyah. Silakan Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Yang saya kasihi Dr. Azrin, Dr. Wan dan para pensyarah serta anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berjumpa lagi pada hari ini. Ini 24 kali yang ke-24, artinya kalau setiap bulan ini maknanya dah 2 tahun saya sentiasa memberi tarbiyah ini. Moga-moga insya-Allah apa yang telah kita bincangkan dalam tarbiyah ini dapat kita amalkan, dan moga-moga Allah permudahkan kita untuk menghayati dengan seboleh mungkin insya-Allah. Pada hari ini seperti biasa saya mulakan dengan cerita dulu. Saya nak cerita berkenaan dengan seorang teman saya. Kalau dulu-dulu saya bercerita tentang perkara yang telah lepas-lepas, peristiwa-peristiwa telah lepas-lepas, tetapi sekarang pada hari ini saya nak cerita
perkara yang berlaku beberapa waktu yang lalu. Ini cerita real ya. Saya kebetulan berjumpa dengan seorang kawan saya. Dia bekas staf USM yang kerjanya sebagai quality surveyor dekat, bukan kuantitatif surveyor ya, di Jawatan Pembangunan USM. Dia bersara awal, kemudian menjadi kontraktor pada pada umur 55 tahun, dan kontraktor ni dia menjadi kontraktor yang besar lah. Bukan hanya buat rumah tetapi membuat flat, buat taman dan sebagainya. Bukan dia bermula 55 tahun dia pencen. Cukup 55 tahun dia berhenti. Dia pencen, dan bila berjumpa saya bertanya dia buat kerja apa sekarang ni. Dia kata dia melakukan 3 perkara. Malah 3 perkara ini dia telah lakukan sejak dia bekerja lagi, dan memang dia merancang perkara ini. Yang pertama, apa yang dilakukan ialah dengan berkongsi ilmu yang dia ada, terutamanya ilmu dalam kepakaran dia lah sebagai QS dan juga sebagai kontraktor, sebagai peniaga. Kemudian yang kedua, dia melakukan amal jariah. Daripada dulu sampai sekarang, dia asingkan 20% daripada pendapatan dia, dia simpan dan digunakan untuk bersedekah dan membuat amal-amal jariah yang lain. Kemudian yang ketiga, katanya dia cuba mendidik anak-anak agar menjadi soleh dan solehah. Daripada 3 perkara ini, yang 2 tu insya-Allah boleh dilakukan dengan sebaiknya, berkongsi ilmu dan juga melakukan amal jariah. Tetapi yang belum berhasil sekarang ini, sebab anaknya pun tidak begitu besar lagi, ialah untuk memastikan bahawa anak-anaknya menjadi orang yang soleh dan solehah. Soal saya boleh clear ke Dr. Azrin? Boleh dengar suara saya? Ya, okey. InsyaAllah dapat mendengar dengan jelas. Dengan jelas ya, Alhamdulillah. Saya cakap slow sikit hari ni ya. Orang tua cakap slow sikit. Okey. Kemudian bila saya fikir-fikirkan, apa yang dicakapkan itu memang cukup membuat saya berfikir. Dia terkejut sebab bila saya fikir balik, beliau telah merancang kehidupannya bukan sahaja kehidupan di dunia ini, tetapi juga untuk kehidupannya di akhirat. Bukan maksudnya dia melakukan apa yang dilakukan sekarang ini, kemudian hasilnya dia pungut di akhirat, tetapi dia juga merancang untuk apa yang dilakukan pada hari ini ketika dunia ini, walaupun dia telah meninggal dunia, tetapi apa yang dilakukan itu berterusan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perancangan kehidupan dia itu benar-benar secara sustainability lah, secara sustainable. Dr. Sirizada kan minta Dr. Zaria terjemahkanlah ya, for our brothers and sisters of the non-Malay speaking. InsyaAllah Dr. Sariza will help you to translate it in writing in the comment insyaAllah. Boleh ya Dr. Azrin? Okey. Kemudian dia ini, kebanyakan orang ini, dan juga kita dipesan oleh kebanyakan ustaz kita supaya melakukan kebaikan sebaik mungkin, melakukan ibadah sebaik mungkin sekarang. Nanti insya-Allah akan dipungut di akhirat. Hasilnya akan kita nikmati di akhirat. Jarang-jarang ustaz kita berpesan kepada kita supaya melakukan perkara sekarang ini, ya, sekarang melakukan perkara-perkara ini, kemudian apabila telah meninggal dunia pun pahalanya terus berterusan secara sustainable, secara berterusan, secara berkekalan. Jadi apabila saya fikirkan balik, kawan saya ini cukup bijak. Kerana dia bukan sahaja beramal, melakukan kebajikan, melakukan ibadah untuk memungut hasilnya di akhirat, tetapi dia pastikan juga apabila dia meninggal dunia, ya, apa yang dilakukan itu terus hidup dan dia terus mendapat pahala walaupun dia telah meninggal dunia. Jadi saya ingat ini satu perkara yang cukup bijak, kerana
kerana memang ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita sentiasa mendengar ustaz kita berpesan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya jika seorang manusia itu mati maka terputuslah daripada amalnya kecuali dari 3 perkara. Satu ialah sedekah jariah, ya, yang kedua ialah ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiganya ialah anak yang soleh dan solehah yang sentiasa mendoakannya. Jadi hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Malah ada juga yang satu lagi hadis riwayat Ibnu Majah yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal kebajikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia ialah ilmu yang disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalkannya, musyaf ataupun kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibina, rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang ramai, dan harta yang disedekahkannya. Kalau hadis yang pertama tadi, Rasulullah SAW menyebut 3 perkara, tetapi dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini, Rasulullah SAW menyebut 7 perkara yang boleh berterusan pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Walau bagaimanapun apabila kita lihat balik daripada 7 ni, ilmu, anak yang soleh, musyaf, masjid, penginapan musafir, sungai, harta, sedekah dan sebagainya, kita boleh kategorikan dia kepada 3 perkara juga. Itu yang pertama ilmu tadi, satu kategori. Yang kedua anak yang soleh tadi, satu kategori. Manakala musyaf, kitab-kitab yang diwariskannya itu, dan masjid, penginapan musafir, sungai, harta sedekah, itu semua adalah merupakan amal jariah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan lagi apa bentuk-bentuk amal jariah yang boleh dilakukan oleh manusia sehingga walaupun dia telah meninggal dunia tetapi berterusan pahalanya, tidak putus-putus. Insya-Allah. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya mushaf, kitab-kitab agama yang diwariskannya itu. Jadi mushaf itu mungkin yang ditulis sendiri, kitab yang ditulis sendiri, macam sekarang ya. Pensyarah-pensyarah kita dan juga pensyarah kita bersama dengan para pelajar kita menulis buku-buku, menulis artikel dan sebagainya, dan itu boleh dijadikan amal jariah yang nanti akan mendapat pahala apabila orang memanfaatkannya itu nanti insya-Allah. Ataupun kita mempunyai banyak buku seperti Dr. Zakaria bila pencen dia hadiahkan buku kepada istaf untuk dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar dan kawan-kawan yang lain. Dan begitu juga masjid dan rumah yang dimana untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan. Sekarang ni banyaknya orang buat rumah untuk orang perjalanan ni tapi buat homestay, dia charge. Di sini saya ingat kalau bagi free lagi bagus kot untuk ini ya. Dan sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang ramai. Dan begitulah harta yang disedekahkan dan sebagainya. Jadi walaupun hadis ini 7 perkara, hadis yang pertama tadi 3 perkara, tapi yang 7 perkara ini kalau kita kategoriskan balik, maka dia sebenarnya terbagi kepada 3 kategori, iaitu ilmu, anak yang soleh, manakala amal jariah itu daripada mushaf, daripada kitab, daripada masjid, daripada penginapan musafir, sungai dan juga daripada harta sedekah. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita lihat kawan saya tadi, saya ingat agak menarik ya, kerana dia mengingatkan kita lah, kalaulah kita nak kumpul pahala ketika kita hidup sahaja, kemudian bila meninggal dunia tidak ada lagi pahala, setakat manalah sangat usia kita ya. Ada orang yang meninggal awal, ada orang yang meninggal lewat sedikit ya, tetapi usia itu kalau kita nak jadikan peluang untuk kita membuat pahala hanya ketika kita hidup saja, maka pastinya itu tidak cukup. Kalau nak tambah-tambah lagi, kalau kita nak bandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. Ya. Jadi antara pahala yang kita buat hanya ketika hidup
berbanding dengan pahala yang kita dapat walaupun kita telah meninggal dunia, pastinya lah pahala yang berterusan walaupun kita telah meninggal dunia itu adalah lebih baik di samping kita juga membuat pahala ketika kita hidup itu, insya-Allah. Kerana pahala yang berterusan itu juga kena buat ketika kita masih hidup, insya-Allah. Jadi untuk yang demikian, maka kita kena rancang hidup kita dengan sebaik mungkin. Jadi sebab itu tajuk kita pada hari ini ialah tentang perancangan kehidupan. Maksud perancangan kehidupan kita di sini bukan perancangan kehidupan hanya untuk dunia ini saja, tetapi juga ialah perancangan kehidupan bagaimana pahala itu boleh berkembang, boleh berterusan walaupun kita telah meninggal dunia, manakala hasilnya kita pungut di akhirat nanti, insya-Allah. Sebab itulah antara perkara lain yang boleh memastikan pahala kita berterusan walaupun kita telah meninggal dunia, ada 3 perkara sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, iaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Jadi saudara-saudari sekalian, semua ini perkara yang kita lakukan ketiga-tiga ini, ilmu, amal jariah, anak soleh ini, maka kenalah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala melalui tauhid kita yang benar, melalui syariah kita yang benar, dan melalui tasawuf kita yang benar, insya-Allah. Jadi ini semua membawa saya berfikir dengan usia saya yang sebegini, kemudian dengan PKP yang menghadkan pergerakan kita, jadi banyak peluang kita berfikir. Ya, dan bila saya kenang-kenangkan balik bagaimana kehidupan saya daripada dulu sampai sekarang, saya fikir masa saya kecil dahulu tidak ada perancangan dan tidak tahu ke mana hala tuju hidup. Sebab saya lahir tahun 54, merdeka 57, saya membesar dalam keadaan para pemimpin inginkan kita mengisi kemerdekaan. Cuma pada ketika itu mengisi kemerdekaan itu dengan segala budaya, dengan segala ilmu yang diambil daripada Barat atau yang ditinggalkan oleh Barat. Tambah-tambah lagi saya orang kampung, jadi tak tahu apa maksud hidup itu. Belajar pergi sekolah, kemudian belajar naik tingkatan dan sebagainya. Sehingga satu hari ketika saya di tingkatan 5 ada seorang kawan tanya saya, lepas ni nak pergi mana? Dia tanya saya, lepas ni nak belajar kat mana? Saya pun tak tahu. Saya tak tahu ketika itu ada form 6, saya tak tahu ketika itu ada maktab, saya tak tahu. Saya hanya belajar mengikut apa yang patut, ya, tetapi itu pun belajar tak bersungguh-sungguh, sekadar mana yang patut saja. Sehinggalah apabila keputusan dapat, saya boleh naik tingkatan 6. Saya juga terkejut, ada tingkatan 6 rupanya. Jadi barulah masuk tingkatan 6. Ketika di tingkatan 6 itu baru sedar kawan-kawan bercakap untuk masuk universiti. Barulah tahu rupanya daripada tingkatan 5 boleh masuk tingkatan 6. Masa tu tak ada matrikulasi, tidak ada foundation course, tidak ada A-level dan sebagainya itu. Jadi kalau ada buat A-level ada untuk dihantar keluar negara masuk asrama penuh dan nanda, tapi saya tak tahu. Saya tak tahu walaupun saya dipilih untuk menduduki peperiksaan untuk pergi ke asrama penuh, sekolah asrama penuh. Tapi tak lulus kerana bahasa Inggeris saya itu maklum orang kampung. Jadi bahasa Inggeris, cikgu bahasa Inggeris pun dia mengajar kita dalam bahasa Melayu. Jadi tak lulus. Jadi alhamdulillah barulah sedar ketika itu pun tak ada perancangan. Masuk tingkatan 6 nak masuk universiti saja. Tak tahu selepas itu nak buat apa. Wallahu a'lam. Dan ketika itu memang rasa nak masuk universiti sungguh, sebab orang yang keluar daripada universiti ketika itu dipandang tinggi oleh bukan sahaja orang kampung tetapi juga oleh pelajar-pelajar. Jadi saya masih ingat ketika saya di tingkatan 5 ada seorang cikgu yang baru lulus daripada universiti. Bila dia masuk mengajar kami, rupanya ramai peminat-peminat dia yang terdiri daripada pelajar-pelajar perempuan. Dan termasuk pelajar perempuan yang cantik-cantik pun minat kepada cikgu yang baru keluar daripada universiti. Jadi saya baru sedar rupanya keluar universiti ini dipandang tinggi
oleh orang, dan ketika itu baru rasa nak belajar untuk masuk universiti. Jadi masuklah universiti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadi pensyarah ini pun bila saya fikir-fikir, dia bukan satu perancangan pun. Bila masuk universiti saya pun tak tahu nak buat apa, belajarlah mengikut seperti mana yang orang lain belajar tapi tak tahu apa. Sehinggalah pada satu hari seorang pensyarah saya mewakili dekan memberitahu kepada saya, dia kata, Syukri, aku nak ambil Han jadi pensyarah, belajar betul-betul. Ketika itu saya ingat saya dalam tahun 2 kot. So saya pun belajar sungguh-sungguh dan akhirnya menjadi pensyarah lah di antara pelajar keluar negara dan sebagainya, jadi pensyarah. Jadi pensyarah ni pun bukan cita-cita, bukan satu perancangan. Jadi kalau tengok-tengok ini, saya nampak bahawa saya hanya baru bermula merancang betul-betul hidup ketika membuat sarjana, membuat master. Sebab sebelum pergi buat master ni, saya ada dua pilihan. Saya lukis dalam carta dan lukis dan carta. Saya ingat carta tu pun ada lagi insya-Allah sehingga sekarang, tapi tak tahu letak kat mana. Jadi tapi saya yakin ada, saya tak buang carta itu. Dan saya ada dua option, ada dua pilihan. Sama ada sambung sarjana, kemudian balik bekerja dan berkahwin, kemudian baru sambung PhD balik. Jadi ada tahun berapa pergi buat sarjana berapa tahun, kemudian balik, berkahwin, bekerja berapa tahun, kemudian baru pergi buat PhD. Itu option yang pertama. Option yang kedua, sambung sarjana dan terus sambung buat PhD sebagaimana dikehendaki oleh universiti, kemudian baru balik kerja dan baru berkahwin. Jadi kedua option itu saya tulis dalam bentuk carta lah. Kalau ambil option yang pertama, berapa tahun akan ambil masa. Kalau ambil option yang kedua, berapa tahun akan ambil masa. Sehingga akhirnya bila pergi belajar di luar negara, barulah saya nampak bahawa saya perlu balik. Walaupun dekan menghendaki saya meneruskan buat PhD saya tulis surat kepada dekan, masa itu tidak ada email, tak ada WhatsApp dan sebagainya, tulis surat. Saya mengatakan saya mau pulang selepas habis master. Kerana saya dapati di sini tidak ada ilmu yang bermanfaat yang saya boleh bawa balik kepada pelajar-pelajar kita di Malaysia. Dekan jawab, tunggu di sana, teruskan PhD. Tapi tanpa kebenaran dia, saya balik. Kemudian bekerja, ketika itu balik dengan master, masih jadi boleh jadi pensyarah lagi ya, kalau sekarang dah tak boleh. Jadi pensyarah, kemudian berkahwin, selepas 6 tahun barulah pergi belajar balik. Jadi perancangan itu yang benar-benar itu barulah di peringkat sarjana. Itu pun kalau saya kenang-kenangkan balik, mendirikan ISTEF ini, apakah mengikut perancangan yang saya rancang daripada awal? Jawabnya juga tidak. Sebab buat ISTEF ini saya nampak macam berlaku secara natural. Dia jadi sendiri aja tanpa perancangan yang serius kerana dia berlaku atas hasil daripada matlamat, 3 matlamat yang awal lah, yang 3 matlamat yang awal. Yang pertama ialah mahu menyelamatkan diri dan juga mahu menyelamatkan pelajar-pelajar dari pemikiran yang bukan Islami, yang tidak Islami. Terutamanya daripada sosialis, ketika itu sosialis Marxism dan juga neo-Marxism itu adalah cukup popular ketika itu sebab Islam belum muncul, belum revive lagi, belum research lagi pada ketika itu. Dan juga pemikiran kapitalis. Para pensyarah ramai yang keluar negara belajar kemudian balik. Mereka sama ada membawa idea kapitalis, ideologi kapitalis ataupun ideologi sosialis. Jadi saya merasakan itu setelah melihat sendiri, telah mengalami sendiri apa yang berlaku di luar negara, maka saya dapati bahawa ini adalah dua ideologi yang sangat bahaya. Maka saya berazam seorang diri untuk menyelamatkan diri dan juga untuk menyelamatkan para pelajar saya daripada pemikiran-pemikiran yang bukan Islami. Jadi itu yang matlamat yang pertama. Tidak ada idea untuk membina ISTEF pada ketika itu. Kemudian yang kedua ialah mahu menghidup
dan mengembalikan cara dan adab pengajaran pembelajaran tradisional sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang yang soleh dan solehah, oleh guru-guru yang hebat pada zaman dahulu. Jadi kerana saya sedar apabila melalui pengajian di peringkat bachelor dan juga peringkat sarjana itu mengalami sendiri kaedah pengajian di luar negara, maka saya merasakan bahawa banyak perkara yang kita missing lah, orang Islam missing, terutamanya ada dalam adab mengajar dan belajar secara tradisional yang membawa barakah. Dan sehingga akan kita perhatikan pengajaran pembelajaran universiti sangat mekanistik. Pengajaran pembelajaran universiti itu sangat kaku, tidak ada roh. Jadi atas sebab itulah maka saya cuba untuk hidupkan di peringkat saya sendiri saja dalam pelajaran, dalam mata-mata pelajaran, dalam kuliah-kuliah saya yang saya ajar, untuk menghidupkan itu dengan mengamalkan apa yang kita panggil sebagai pengajaran pembelajaran dari hati ke hati. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, tak ada matlamat lain selain daripada dua tadi, kecuali nak jadi orang baik. Ketika itu sudah sedar sangat bahawa usia yang lalu itu tidak membantu untuk kita menjadi orang baik. Jadi ketika itu nak jadi orang baik dan nak mengajak orang lain menjadi orang baik, terutamanya para pelajar dan juga kawan-kawan pensyarah kita sama-sama. Jadi itu tiga matlamat, ya. Nak selamatkan diri dan pelajar, nak hidupkan kembali cara adab pengajaran pembelajaran Islam, dan juga untuk mengajak diri dan juga orang lain menjadi orang baik. Jadi itulah. Tetapi dengan tiga matlamat itu, saya sedar bahawa dia menarik kawan-kawan dalam kalangan pensyarah, menarik kawan-kawan daripada kalangan pelajar yang sama-sama bersedia untuk melakukan apa yang saya cuba lakukan itu. Cuma tumpuan pada ketika itu hanyalah kepada ilmu lah. Tumpuan pada ketika itu hanyalah kepada ilmu, tidak ada amal jariah, tidak ada cita-cita melahirkan anak yang soleh, itu semua datang kemudian. Datang kemudian. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan membina ISTEF itu, dan saya yakin Allah pimpin, Allah bimbing daripada satu peringkat ke satu peringkat, sebab dia berlaku dengan sendiri. Kadang-kadang kita terfikir nak buat ini, kita buat, Allah permudahkan. Nak buat ini, Allah perbuat gitu. Jadi perkembangan itu berlaku daripada satu tahap ke satu tahap dengan natural. Jadi dia tidak membebankan, dengan natural saja. Dan biasanya apabila mendapat idea, bagi kawan-kawan nak buat, kawan-kawan sambut, dan Allah permudahkan dapat kita realisasikan apa yang difikirkan itu dengan sebaik mungkin, insya-Allah, sehinggalah terjadi hingga sekarang, sehinggalah terbina ISTEF seperti sekarang ini. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita nampak bahawa ketiga-tiga perkara yang boleh menjadikan kita mendapat pahala berterusan walaupun telah meninggal dunia itu telah ada di ISTEF. Walaupun tidak banyak, tetapi elemen-elemennya sudah ada. Ya, ilmu pasti sekali sudah ada, ya, dan itu pun tumpuan kita sebagai pusat kajian. Amal jariah sudah ada. Ya, kita ada wakaf ISTEF, kita ada tabung pendidikan ISTEF, dan alhamdulillah pelajar-pelajar kita juga kalau minta tolong sangat ingin untuk menolong, untuk membantu. Alhamdulillah kalau kita ada aktiviti, terutama sebelum PKP sebelum ini, bertukus-tukus pelajar-pelajar kita untuk mengamalkan amal jariah yang menghiburkan hati para pensyarah untuk merealisasikan apa yang kita anjurkan. Sehingga kan alhamdulillah dengan izin Allah kita telah dapat melakukan beberapa conference dalam setiap tahun, dan sudah konsisten sampai berbelas-belas tahun, ya. Itu alhamdulillah. Kemudian satu lagi, menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh juga walaupun tidak kita tekankan secara formal, tapi alhamdulillah secara tidak formal dalam tarbiyah, dalam pengajian Selasa, dalam kuliah dan sebagainya itu ditekankan supaya kita menjadi anak yang soleh. Dan juga kalau para pelajar telah mendapat anak, para pensyarah dah mendapat anak, yang ingin mendidik anak-anak tersebut menjadi orang soleh dan solehah.
Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ketiga-tiga perkara yang boleh membuatkan kita mendapat pahala berterusan itu telah ada dalam istiaf. Cuma yang perlunya ialah kita perlu perkuatkan mana yang tidak kuat, kita perlu perbanyakkan mana yang tidak banyak, insya-Allah. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Jadi akhir sekali secara conclusionnya, ya, pengajaran yang kita dapat ialah dalam hidup kita ini, tak kira usia kita ni berapa sekarang ini, sama ada masih belajar dalam usia yang muda ataupun pertengahan umur seperti para pensyarah kita di ISTEF, ataupun sudah lanjut usia macam saya dan Dr. Zack, kita kena merancang kehidupan. Dengan ilmu kita, dengan amal jariah kita, dengan anak-anak soleh dan solehah kita, insya-Allah. Semoga dengan itu walaupun kita meninggal dunia, ya pahalanya terus berterusan secara sustainable, insya-Allah, dan kita akan mendapat manfaat yang cukup baik di akhirat nanti, insya-Allah. Dan sementara kita ada di ISTEF ini, ambillah peluang seboleh mungkin. Ambillah peluang seboleh mungkin untuk menimba ilmu dan memberi ilmu. Menimba ilmu bagi pelajar dan memberi ilmu bagi para pensyarah. Para pelajar juga boleh berkongsi ilmu, memberi ilmu kepada sesama kawan dan juga kepada para pensyarah. Kemudian membuat amal jariah, mengambil peluang apa yang dianjurkan oleh ISTEF itu, apa yang diajarkan oleh ISTEF itu diamalkan seboleh mungkin, insya-Allah. Kalau kawan saya tadi dia ketepikan 20% daripada pendapatan dia untuk diamal jariahkan, kita juga boleh buat begitu, tetapi bergantunglah kepada kemampuan kita, ya. Kalaupun tidak 20%, mungkin 10 sen, 20 sen, 30 sen setiap hari, bergantunglah kepada kemampuan masing-masing, insya-Allah. Allah akan nilai itu sebagai amal jariah yang boleh berterusan, insya-Allah. Kemudian kita sebagai anak, ya, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau macam saya, Dr. Zack ini sudah jadi anak yatim piatu, tetapi itu tidak bermaksud bahawa kita tidak boleh lagi menjadi anak yang soleh dan solehah. Tetap boleh, kerana dalam hadis tadi disebutkan anak yang soleh solehah yang mendoakan untuk ibu bapanya. Jadi boleh sentiasa terus berdoa untuk ibu bapa walaupun mereka semua telah meninggal dunia. Tambah-tambah lagi kalau mereka yang ada ibu bapa yang masih hidup. Ya, jadilah anak yang soleh, gembirakan hati ibu bapa. Moga-moga dengan itu insya-Allah barakah dalam hidup kita, dan nanti insya-Allah anak-anak kita akan ikuti dan mereka juga akan meneruskan pemberian pahala kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Dan sedar ataupun tidak, alhamdulillah ketiga perkara ini sudah ada dalam ISTEF, telah menjadi agenda ISTEF, maka sama-sama kita perkasakan. Moga-moga dengan itu insya-Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka, dan Allah bagi nikmat syurga kepada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sekian untuk tadbir saya pada kali ini. Moga-moga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat tersentuh dengan nasihat dan juga peringatan daripada seorang guru kepada para pelajar, dan dia sangat berhati. Satu nasihat yang saya rasa datang daripada hati Prof yang ikhlas untuk memberi nasihat dan juga tarbiyah kepada kita semua. Alhamdulillah. Prof, untuk yang mengikuti kita di luar sana ramai pun, nampaknya alumni kita juga ramai daripada MISDEF dan juga MISDEF. Saya nampak daripada Minado, mungkin Dr. Daripada Aceh, alumni kita yang like Facebook kita, alhamdulillah ramai. Azimah, Permusliha dan ramai lagi di luar sana, alhamdulillah. Terima kasih, dan saya juga nampak ada nama-nama yang tidak akan di ISTEF. Ada kemungkinan ini orang luar yang mengikuti. Terima kasih banyak kepada mereka yang sudah hadir. Inilah tarbiyah Prof yang sebenarnya
sebelum ini kita lakukan untuk kita adakan setiap bulan untuk mendengar nasihat dan juga tarbiyah. Jadi untuk sesiapa yang berhajat nak bertanya soalan, nak dapat nasihat Prof, silakanlah untuk berada di ruangan komen untuk dapatkan pandangan dan juga mungkin ada persoalan yang ingin diajukan kepada Prof. Silalah berbuat demikian dalam senggang masa yang ini, insyaAllah. Untuk yang bukan wajah ISTEM, inilah wajah pengasas ISTEM, Prof. Profesor Muhammad Dr. Muhammad Saddiq, Prof yang mengasaskan ISTEM, menghadirkan seluruh kader Prof untuk menghidupkan ISTEM. Jadi kitalah legacy yang sepatutnya perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk meneruskan peninggalan dan juga apa yang telah Prof buatkan dalam karir Prof ini. Setakat ini kita belum nampak komen lagi Prof. Jadi sebelum ada komen, saya rasa saya boleh ajukan satu soalan kepada Prof. Bila berlaku pandemik COVID-19 ini Prof, apakah semua pihak telah mula berusaha kepada pendidikan dan juga pendidikan keedah digital lah Prof, macam yang kita ada sekarang. Juga kelas-kelas kita juga begitu. Jadi antara apa yang Prof sampaikan tadi, saya nampak pembelajaran tradisional yang mula Prof cuba garapkan dalam kita pendidikan ISTEM, tapi dalam konteks sekarang kita berdepan dengan canggih teknologi dan sebagainya. Dan cabaran ini juga mencabar juga bagaimana kita nak merasai suasana pendidikan dari hati ke hati. Jadi mungkin Prof boleh bagi sedikit nasihat dan pandangan kepada kami, khususnya para pensyarah dan juga para pelajar dalam berdepan dengan pendidikan dalam cabaran begini, tapi kita masih lagi boleh merasai roh pendidikan daripada hati ke hati itu Prof. Terima kasih Dr. Azrin. Memanglah dalam keadaan sekarang ini ada beza ya. Kalau kita bercakap hati ke hati, perbezaannya hati ke hati dalam keadaan yang biasa, yang sepatutnya yang telah dilakukan oleh para ulama secara tradisional itu ialah dengan face to face ya. Tetapi sekarang ini oleh kerana keadaan-keadaan yang kita terpaksa tempuhi sekarang ini, maka kita terpaksa face to face juga. Nampak muka saya seorang tapi saya tak nampak muka orang lain. Nampak Dr. Azrin saja dan jadi itu agak terhad ya, sebab kita NF2F dia panggil ya, non face to face punya ini. Jadi kesannya tentulah agak berbeza. Tambah lagi kita hanya berjumpa pada ketika program ini saja. Kalau program ini 1 jam saja ya. Sedangkan dalam pendidikan, pengajaran, pembelajaran dari hati ke hati ini, dia kena sentiasa, kalau boleh 24 jam, ataupun kalau keadaan biasa, maka kita sentiasa, para guru dan murid sentiasa bergaul di ISTEF ya, ataupun dalam aktiviti-aktiviti, dalam musafir yang kita lakukan. Jadi para guru boleh memerhatikan setiap perilaku para muridnya dapat memerhatikan perilaku para gurunya, dan begitu hingga percakapan dan sebagainya itu, kemudian mana yang baik ditiru, mana yang tak baik dibuang. Jadi kita boleh belajar secara informal dan itu lebih berkesan ya, daripada secara formal, tambah lagi macam sekarang ini. Kalau kita lihat kepada pesan para ulama pun begitu ya, disebutkan bahawa ada ulama yang berpesan kepada kita supaya kita ini bila belajar merapatkan lutut dengan guru kita, mana bertemu lutut antara kita, lutut kita dengan guru kita, artinya rapatkan diri kita dengan guru kita. Dan dikatakan bahawa ilmu daripada guru kita itu yang Allah turunkan akan keluar daripada dadanya, itu akan cepat masuk ke dalam dada kita insya-Allah. Jadi kemudian dalam pergaulan pun begitu ya, dalam kita menghormati guru kita. Kadang-kadang guru kita mendidik kita secara tidak langsung.
Dia melihat mazumah kita, keburukan diri kita, keaiban yang ada, dia menegur dengan kelakuan dia. Misalnya kita tak atur kasut ya dia dengan baik, kemudian ada pada pensyarah kita yang mengatur itu tanpa menegur apa dengan perbuatan saja. Tetapi pelajar yang sensitif, pelajar yang Allah telah bukakan hatinya, merasa sangat bersalah kerana tidak melakukan apa yang diminta, tetapi sangat bersalah juga kerana bukan dia tidak melakukan, malah gurunya terpaksa melakukan perkara yang sedemikian rupa. Jadi guru kadang-kadang mendidik dengan begitu rupa, begitu juga dalam percakapan, dalam celingan, dalam senyuman, guru itu ada maksudnya. Ya. Dan atas sebab itu kita perhatikan para murid, para murid sangat menghormati guru dan sangat mengambil iktibar daripada kelakuan gurunya itu. Dan sangat menghormati gurunya itu, sangat menghormati ya. Saya ada pernah tengok satu video, saya ingat di Indonesia ya, para pelajar dah habis kelas nak keluar. Tiba-tiba ada seorang gurunya nak masuk, berjalan daripada jauh. Mereka semua berhenti daripada berjalan, berdiri semua, berdiri tegak, menunggu gurunya berjalan. Ya, mereka semua tak berjalan, tak bercakap, menghormati. Kemudian sehingga gurunya masuk, terus masuk ke bilik, barulah mereka mula bergerak dan berjalan pulang. Jadi kita lihat itu luar biasa. Saya yakin bahawa ilmu yang mereka dapat itu sangat barakah kerana hormatnya mereka kepada guru. Dan hormat itu bukan dipaksa, penghormatan daripada hatinya. Saya juga pernah berpengalaman ya di luar negara, bagaimana murid-murid ini, saya di satu markas ini, di satu tempat pengajian markas ini, tiba-tiba saja murid-muridnya yang pada mulanya tidak berpakaian secara sempurna ya. Sebab di markas ada yang pakai t-shirt saja, ada yang pakai kain dengan t-shirt, ada ini kan. Tiba-tiba semua pakai cantik, pergi ambil wuduk, pakai jubah, pakai serbat, ya pakai wangi dan sebagainya. Jadi saya heran apa pasal ni tiba-tiba mereka nak kata masuk waktu sembahyang, tak masuk waktu sembahyang lagi. Jadi saya tanya kepada salah seorang daripada mereka ini, kenapa kamu semua bersiap sedia begini rupa? Katanya, sebab sekejap lagi guru kami akan sampai. Guru kami akan sampai. Jadi saya pun heran pada ketika itu, ya kita tak faham lagi. Saya apa sebab guru nak sampai, relax saja lah. Kenapa nak mesti bersiap? Ada yang ada yang pakai celak kan orang lelaki. Serban cantik-cantik, tengok di cermin apa semua. Dan masing-masing standby saja. Sekejap gurunya sampai. Bila gurunya sampai, seorang turun ambil tongkat gurunya daripada tangan guru dia. Yang seorang lagi buka kasut untuk gurunya. Kemudian yang seorang lagi mengiringi gurunya masuk ke dalam bilik. Jadi kami sebagai tetamu selepas itu dipanggil masuk ke dalam bilik. Dan saya perhatikan murid-muridnya apabila bercakap dengan gurunya, dia tidak bertentangan mata. Bercakap dengan tunduk, dengan suara yang sangat lembut, dengan suara yang ini, dan cukup hormatlah. Dan saya perhatikan, Masya Allah, patutlah kumpulan mereka itu ya, tempat itu di Manchester, di England ya, kumpulan mereka itu boleh menjadi syiar dan membawa ramai masuk orang Islam dari satu masa ke satu masa kerana ilmu yang barakah daripada gurunya itu disampaikan kepada itu. Jadi ini semua perkara-perkara yang saya ingat cukup indah, cukup bahagia ya. Dan saya juga pernah belajar daripada Syed Najib Al-Atas ya, Profesor Syed Najib Al-Atas. Saya lihat beliau dan juga murid-muridnya cukup menjaga adab. Misalnya contohnya Syed Najib ini, dia cukup marah kalau sekiranya ada pelajar yang datang lambat. Apabila dia telah masuk, pelajar semua sudah siap. Kerana beliau mengatakan bahawa ilmu itu ditunggu, bukan menunggu. Jadi dia yang membawa ilmu untuk bagi kepada kita itu, tak boleh menunggu murid. Sebab ilmu itu untuk murid, muridlah kena tunggu. Jadi bila saya baca Ihya Ulumuddin, baca Imam Ghazali dan juga baca sejarah pengajian ulama-ulama yang terdahulu, rupanya begitu. Sebab itu kita lihat para guru, para murid, ya, luar biasa dia punya kebolehan. Kadang-kadang Allah bagikan kelebihan kepada mereka. Bila diperlukan, Allah bagi. Ya, bila diperlukan, Allah bagi. Misalnya saya selalu ceritakan bagaimana
seorang guru agama yang burungnya dicuri, kemudian burung itu dihantar balik. Bila ditanya kenapa hantar balik, dia kata saya macam nak gila, panas. Jadi rupanya dicek ketika muridnya mendesak gurunya itu untuk mencari burung tersebut, dia kata tak apalah, biarkan. Kalau orang tak gila, dia tak akan curi burung itu. Jadi ketika dia kata kalau orang tak gila, tak akan dicuri burung itu, orang yang mencuri itu dah jadi panas macam nak gila. Jadi begitu masin murid-murid itu. Ini yang tidak ada dalam guru-guru sekarang ini. Saya tak tahulah yang saya kenal lah, mungkin ada juga yang kita tidak kenal yang begitu rupa barakahnya itu ya. Jadi kalau di ISTEF ni saya ingat kena revive balik lah kelebihan-kelebihan yang sedemikian rupa. Para guru, para pensyarah di ISTEF patut menjadi orang yang barakah. Apabila diperlukan, apabila memerlukan sesuatu, Allah kabulkan. Mulutnya masih, ya, apa yang didoakannya itu barakah, dimakbulkan oleh Allah SWT, dan begitulah. Sebenarnya itulah kekuatannya. Tapi dengan keadaan sekarang ini kita lihat, ya, saya boleh nampaklah Dr. Azrin angguk-angguk, selepas ini saya tak tahu. Ini belum tentu lagi orang lain yang mendengarkan. Mungkin ada yang tengah makan, ada yang tengah main dengan kucing, ada yang tengah minum, kita tak tahu sebab kita tak nampak. Ya. Sedangkan Rasulullah berpesan, melihat wajah guru itu adalah merupakan satu barakah yang luar biasa. Kan? Selain daripada melihat wajah ibu dan bapa kita, melihat wajah guru juga adalah ini kan, dan begitulah juga guru apabila melihat murid-muridnya itu, ya, insya-Allah barakah daripada gurunya itu boleh ini. Tetapi apa boleh buat dalam keadaan sekarang ini? Kita ada had, maka inilah kaedah yang terbaik yang kita boleh ni. Tetapi kalau sekiranya hati kita sudah bersih, orang-orang yang menyampaikan, guru-guru pun juga sudah bersih hatinya, maka pautan hati tetap ada. Ya, walaupun melihat di skrin saja, tapi rasa pautan hati itu, ya. Rasa rindu itu, rasa dapat melepaskan rindu kerana lama tak berjumpa dan begitulah seterusnya. Dan kalau boleh, rasa mau datang ke ISTEF secepat mungkin untuk berjumpa. Tapi kalau ada orang yang selesa duduk kat rumah tak datang ISTEF, cukup baguslah selesa. Ataupun kalau tak ikut pengajian pun lagi ini, sekarang ni panas, tidur lagi bagus. Itu ada yang tidak kenal lah dengan hati dia, dan mereka ini tidak akan mendapat manfaat daripada pembelajaran daripada hati ke hati, ya. Sekarang ini mudahnya sekarang ini, ya. Dalam keadaan sekarang kita terpisah dengan keadaan sekarang ini, kita tidak digalakkan untuk berjumpa. Persoalannya ialah apakah kita rindu ataupun tidak untuk berjumpa antara satu sama lain. Kalau rasa selesa, tak rasa rindu, itu ada masalah. Pembelajaran di ISTEF itu tak sampai lagi kepada kita. Tapi kalau sekiranya rasa rindu, insya-Allah, ya, Allah telah bukakan hati kita sedikit sebanyak untuk mendapat manfaat daripada ilmu dan juga kaedah pengajaran pembelajaran yang diajar di ISTEF itu. Ada alumni kita yang lama-lama dulu, ya, mereka ada menulis kepada saya mengatakan rindu sangat kepada pengajian di ISTEF. Ya, ada yang menulis begitu. Tapi ini orang lama-lama, saya tak tahulah, ya, sekarang ini bagaimana perasaan pelajar-pelajar kita yang sekarang berbanding dengan pelajar-pelajar yang dahulu. Pelajar dahulu saya nampak ada perkara-perkara itu dalam diri mereka. Walaupun mereka dah jauh daripada kita, mereka masih lagi berhubung dengan kita dan sebagainya, ya. Ya, jadi sekarang pun saya harap begitu jugalah, sebab saya sendiri pun tak terlibat dalam pengajaran sangat dan tak berjumpa dengan mereka, tak dapat melihat bagaimana keadaan dan pemikiran mereka. Tapi kita doakan moga-moga juga pelajar-pelajar sekarang juga adalah mantap, kuat sebagaimana pelajar-pelajar kita dahulu, insya-Allah. Begitu Dr. Azrin. Terima kasih banyak Prof. Sangat tersentuh dengan nasihat-nasihat Prof tadi. Menyebabkan saya melihat balik ya, apa yang telah kita lakukan selama ini dalam pengajaran dan pelajaran yang mana ini sangat memberi impak kepada tautan hati antara guru dengan pelajar.
pemerhatian saya berada di ISDEF selama saya masuk ISDEF 2009 sehingga kini saya dapat melihat bagaimana Prof mempunyai tautan hati dengan para pelajarnya, yang mana Prof sebut tadi pelajar-pelajar lama bertanya khabar dan sebagainya. Jadi yakin tautan hati adalah hasil daripada keikhlasan Prof sendiri dalam mengajar kepada para pelajarnya, dan insyaAllah kami sebagai pelapis generasi pelapis moga-moga akan dapat sebagaimana yang telah Prof laksanakan dalam sesi pendidikan Prof dahulu. Mungkin kalau Prof nak bagi sedikit tambahan Prof, bagaimana tips untuk tips untuk meningkatkan rasa tersebut dalam diri kami sebagai guru-guru, ya, sebagaimana yang telah Prof laksanakan dahulu. Saya yakin perkara tersebut sangat terkait dengan amalan yang kita laksanakan. Tetapi yang saya teringin nak dengar nasihat Prof sendiri, semoga ini akan menjadi penguat semangat untuk kami melihat kembali diri kami sekiranya kami sudah jauh, insyaAllah kita akan perbaiki balik daripada semasa ke semasa. Boleh Prof? Ya, dia apabila bercakap berkenaan dengan hati ni, hati tidak boleh berfungsi kalau sekiranya hati mati. Jadi tugas yang pertama untuk menjadikan hati sebagai alat kita supaya dengan itu ada pautan hati, maka kena hidupkan hati. Maknanya kena ada energi lah. Kalau switch, ada elektrik tapi switch ditutup, jadi lampu tak nyala. Jadi switch kena buka. Jadi begitulah juga nak berhubung antara hati dengan hati itu, maka hati itu kena buka. Hati itu kena hidup. Kalau hati mati tak boleh. Jadi kalau nak hidupkan hati itu pelbagai cara lah ya. Pelbagai cara. Kalau mengikut tarikat itu dia tengok kepada setakat mana teruknya hati kita itu, maka guru itu akan memberikan zikir-zikir untuk menghidupkan hati. Kalau teruk sangat ada kaedahnya. Kalau sederhana ada kaedahnya. Kalau ringan ada kaedahnya. Itu pentingnya guru bergaul dengan murid. Ada pentingnya guru face to face dengan murid supaya guru boleh melihat ya, bagaimana keadaan hati murid itu. InsyaAllah guru yang Allah bagi kelebihan kepada mereka ini, mereka boleh nampak lah. Dan dengan itu mereka mendidik murid-murid itu dengan sebaik mungkin. Tetapi untuk itu, maka kedua-dua, guru dan murid kena hidupkan hati. Jadi kalau kita lihat kepada pesan Rasulullah SAW dan juga pesan para ulama, antara perkara-perkara yang boleh menghidupkan hati ini ialah yang pertamanya sentiasa menjaga makanan. Sentiasa menjaga makanan. Kita Alhamdulillah ketika tidak ada PKP dulu, kita selalu ada jamuan kan, selalu ada makanan. Dan kadang-kadang saya ada juga tanya kepada kawan-kawan kita ya, yang menguruskan makanan ini mie ni beli daripada mana, kuih tiaw ni beli daripada mana ya. Saya cukup bimbang, takut-takut nanti kawan-kawan kita terlupa, dia pakai order saja, dan itu tidak akan mencapai apa yang kita hasratkan untuk menghidupkan hati. Jadi begitulah, kalau boleh di ISTEF itu bila ada jamuan pastikan sungguh-sungguh semua makanan itu adalah makanan yang halal dan bersih insya-Allah, dan tidak ada makanan yang subahah. Itu yang pertama ya. Yang kedua ialah sentiasa membaca Al-Quran. Sentiasa membaca Al-Quran. Walaupun sedikit, secara konsisten, secara istiqamah, maka itu kena dilakukan. Ya, kalau macam dalam grup saya, grup kawan-kawan lama-lama ni, kawan lama-lama saya ni, ada seorang ni tugas dia, setiap hari dia akan hantarkan dalam grup tu satu muka surat Al-Quran dengan bacaan sekali. Jadi kami mau tak mau bila buka tu kena dengar Quran dan ikut baca sekali. Satu muka surat dah, tak lama, dalam 3-4 minit aja kan. Dan besok dihantar lagi, besok dihantar lagi, besok dihantar lagi ya. Itu bagi orang yang agak malas baca lah ya. Tetapi kalau misalnya boleh dibuat dengan secara konsisten, sama ada
selepas solat ke, ya, ataupun bila waktu yang terluar yang sebaik mungkin, ya. Saya pernah ada pengalaman, saya sejarah seorang sahabat saya yang dia ini seorang pemimpin jemaah Islam di Malaysia lah, ya. Dan ketika dia di luar negara pun bukunya dipakai untuk usrah-usrah dalam jemaah dia. Jadi saya ziarah dia, bersembang dia, kemudian bersembang dengan dia, kemudian bila masuk waktu sembahyang, dia terus ajak sembahyang solat berjemaah, solat jemaah. Selepas solat jemaah dia tinggalkan saya. Saya pun heran, aku ni tetamu dia ni. Saya cari dia kat mana, rupanya dia baca Quran. Dia baca Quran, dia duduk baca Quran. Saya pun heran, dia ni tak hormat tetamu kan, ni duduk baca Quran kan. Tapi lepas itu habis baca Quran, mari bersembang balik sampai masuk waktu asar. Lepas asar pula dia tinggalkan saya lagi. Dia duduk baca Quran. Dia tak kisah. Saya berarti rupanya itu adalah amalan dia. Setiap kali selepas solat dia baca Quran. Tidak kira ada tetamu tak ada tetamu. Ketika itu dia pemimpin nombor 1 jemaah itu, ya. Saya beritahulah jemaah itu ialah jemaah Islam Malaysia, JIM. Ini JIM yang dulu, ya, bukan JIM yang sekarang, ya. Jemaah, saya sebut nama orang ini pun ramai daripada kita kenal, ya. Itu alamat dia, ya. Syarif Sungip. Syarif Sungip nama dia, ya. Tapi kemudian dia masuk politik, lepas itu saya terputus hubungan dengan dia lah. Tapi itu amalan dia yang saya nampak, wah, luar biasa. Sehingga kan dia walaupun dia seorang saintis yang dihantar pergi belajar sains, saya tak tahu sains apa dia, ya, sama engineer dan sebagainya, tapi dia dapat menguasai ilmu Islam itu sehingga dia dapat compile bukunya, Risalah Usrah itu, dan Risalah Usrah itu dipakai oleh jemaah JIM di luar negara. Ketika itu di luar negara itu dipanggil IRC, ya, Islamic Representative Council. Jadi buku dia pakai. Jadi luar biasa. Rupanya antara amalan yang saya dapat observe ialah dengan dia membaca Quran. Kalau kita sibuk sangat pun, ambil peluang baca 3 kali Qul Huwallah pun cukup. Kan? Sebab Rasulullah SAW berkata, baca 3 kali Qul Huwallah seumpama kita khatam satu Quran. Tapi jangan ambil alasan tu setiap kali baca 3 kali Qul Huwallah saja, kan. Bila ada peluang lain pun tak baca Quran, baca Qul Huwallah saja, itu jangan lagi dia ketika terlalu sibuk lah, ya. Jadi yang kedua itu baca Quran. Dan baca Quran ni pula, baca Quran dengan memahami maknanya. Itu lebih bagus. Dengan memahami maknanya, baca maknanya. Baca Quran satu muka surat satu hari pun tak apa, tapi lihat maknanya itu dan ambil ingatan. Begitulah. Saya dulu bila balik daripada luar negara, mula nak tahu pasal Islam, antara perkara yang dibuat itulah. Setiap pagi masuk office, perkara yang pertama baca Quran, satu muka surat walaupun mengagak rangkak. Kemudian memahami intipatinya, melihat mana unsur pembangunan masyarakat Islam yang ada, dikumpulkan. Pada kita tak ada komputer, tak ada apa, kena type ini, kan. Type hingga sekarang masih disimpan lagi tu. Apa yang di-type itu, ya. Dikumpulkan itu, insya-Allah. Dan diulang berkali-kali, habis sekali lagi, sampailah sekarang perkara itu dilakukan dengan membaca maknanya balik dan begitulah seterusnya itu, ya. Macam sekarang ni kita boleh amalkan selepas subuh misalnya, ataupun sebelum zuhur, selepas zuhur, dan begitulah. Sebenarnya kalau di USM dulu sebelum PKP, paling tidak selepas zuhur ada talaqi Al-Quran, kan. Dan juga di STF juga setiap minggu ada ustazah datang mengajar, kan. Ustazah Noli datang mengajar yang Dr. Azwin organize untuk baca Quran, memperbetulkan baca Quran. Dan jangan tinggal Quran, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah sentiasa mengingati mati. Tak kira usia kita sekarang ni berapa. Sama ada kita masih muda ke, kita dah tua ke dan sebagainya. Tambah-tambah lagi dah tua macam saya ini, kalau tak ingat mati juga, Masya Allah, rugilah. Tambah-tambah lagi sekarang ni, macam hari ni saja di kampung saya ni ada 2 jenazah. Dan jenazah dekat dengan rumah saya. Satu di depan rumah saya, satu di belakang rumah saya. Dan hampir setiap hari ada saja jenazah. Jadi kalau tak ingat mati juga, itu rugilah kita walaupun orang muda, ya. Dan apabila mengingati mati,
maka dengan sendirinya kita tak mahu lagi melakukan dosa. Sebab jenuh kita nak, kan kita dah bercakap itu tentang dosa kan. Dosa dengan Allah kita boleh minta maaf, tapi dosa sesama manusia jenuh kita nak cari balik manusia itu untuk kita minta ampun. Jadi apa yang boleh kita buat, kita dah sebut pada tarbiyah yang lepas, apa yang kita boleh lakukan ialah dengan berdoa. Kalau kita baca Quran, kita melakukan kebajikan dan kebaikan, maka niatkan kepada macam-macam lah, kepada guru kita, kepada ibu bapa kita, kepada Rasulullah. Niatkan pahala itu kita sedekahkan, tapi jangan lupa dua golongan ini ya. Kita kena sedekahkan. Yang pertama ialah kepada musuh-musuh kita. Jadi kita kena sentiasa sedekahkan apa amal jariah, apa benda yang kita lakukan, sama ada baca Quran ke sedekahkan dan sebagainya, niatkan pahalanya kita sedekahkan kepada selain daripada Rasulullah, kepada ibu bapa, kepada guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat kita. Sedekahkan yang pertama, jangan lupa ya, kepada musuh-musuh kita. Sedekahkan dan doakan, moga-moga dengan sedekah kebaikan itu insya-Allah mereka tidak memusuhi kita lagi. Sebab apabila kita mengerti mati, kita tak mahu dah musuh-musuh ni kan. Tak mahu dah bermusuh-musuhan, tak mahu. Kecuali kalau musuh yang dihantarkan oleh Allah untuk menjadi cermin kehidupan kita. Itu pun kita hadiahkan pahala kepada mereka itu sebab kita tahu Allah kirimkan mereka musuh untuk cerminkan diri kita. Sebab musuh ini akan sentiasa mencari keaiban kita, mendedahkan keburukan kita ya. Jadi kita terima kasih dengan dia. Kalau kita pergi bagi duit kepada dia, mungkin dia makin marah lagi dah, macam kita sini-sini dia kan. Tapi kita hadiahkan pahala yang kita lakukan amal jariah itu kepada mereka. Itu golongan yang pertama. Ya, moga-moga dengan itu nanti insya-Allah, walaupun secara fizikal, secara mulutnya itu dia bermusuh dengan kita, tapi hatinya dia sayang kepada kita. Sebagaimana musuh-musuh Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak suka kepada Rasulullah pada zahirnya, tetapi pada batinnya, pada hatinya, mereka tetap mengakui bahawa Rasulullah SAW itu adalah orang yang baik. Jadi, bila kita telah mengingati mati ini, kita tak mau bermusuh lagi lah. Dan kita tak mau memperbanyakkan musuh, tak mau melakukan dosa lagi dengan menghadiahkan. Itu yang pertama kan. Yang kedua ialah menghadiahkan pahala kita kepada orang-orang yang kita sakitkan hati mereka, yang kita buat salah dengan mereka. Sama ada buat salah itu secara sedar ataupun tidak sedar. Kena sentiasa hadiahkan pahala kepada mereka itu ya. Apalagi kita sebagai pensyarah ni kan, kita sebagai pensyarah kena sentiasa hadiahkan pahala kepada murid-murid kita. Kita tidak tahu ya, sebab tidak ada ukuran. Gaji yang kita dapat ini adalah sesuai ataupun seimbang sebanyak mana ilmu yang kita patut bagi kepada pelajar kita. Kita bimbang takut gaji yang kita dapat sepatutnya kita bagi ilmu, katalah kalau boleh timbanglah ilmu itu ya. Gaji yang kita dapat katalah 6,000, sepatutnya 6 kilogram ilmu yang kita bagikan, tetapi kita bagikan ilmu kepada murid-murid kita itu hanya 5 kilogram, maknanya kurang 1 kilogram, kita cukup bimbang nanti. Takut-takut Allah tuntut kita di akhirat nanti. Takut-takut itu menjadikan dosa kepada kita. Tambah-tambah lagi, kalau sekiranya kita ponteng kelas, sepatutnya ada kelas, kita tak datang kelas mengajar kepada pelajar kita. Ini berlaku di universiti di Malaysia ini. Ada teman-teman banyak cerita kepada saya, ada pelajar-pelajar banyak mengadu kepada saya, mengatakan ada pensyarah yang dia batalkan kelas tapi dia tak ganti. Dalam batalkan kelas itu, di saat yang last minute, tetapi tak ganti pula, buat selamba saja kan. Ataupun datang kelas suruh pelajar buat kerja, ya dia tak mengajar apa pun. Itu kita cukup takut sekali. Jadi oleh demikian, dengan kesedaran yang kita ada, kerana kita sedar kita akan mati, maka kita tak mahu bawa dosa sedemikian rupa. Contoh ya, jadi maka kita kena sentiasa meminta maaf, meminta maaf dengan pelajar-pelajar kita dan juga menghadiahkan pahala kepada mereka ini. Moga-moga dengan pahala itu Allah lembutkan hati mereka untuk memaafkan kita. Ya Allah lembutkan hati mereka itu untuk sentiasa memaafkan kita insya-Allah. Jadi dalam doa kita jangan lupa dua golongan ya. Musuh kita
dan orang-orang yang kita melakukan kesalahan sama ada secara sedar ataupun tidak. Kalau kita lakukan kesalahan kita sedar, orang itu boleh kita pergi cari dan boleh berjumpa untuk minta maaf, itu bila kita lakukan. Tetapi tidak semua orang yang kita lakukan kesalahan kepada mereka itu yang boleh kita berjumpa. Kita tak tahu sama ada kita tak tahu di mana mereka duduk ataupun kita malu nak pergi berjumpa ataupun kalau kita berjumpa dengan mereka nak minta maaf runtuh rumah tangga. Ya, misalnya girlfriend lama dululah ya, ataupun boyfriend lama dulu, kita nak pergi minta maaf, kita lakukan apa kesalahan, janji nak kahwin dengan dia tak jadi kahwin, ya. Jadi nak pergi minta maaf, dia dah kahwin dah, dia dah nak pinak, nak pergi minta maaf dengan dia, nanti runtuh rumah tangga dia. Kalau sekiranya suami dia tahu, itu kita pun tak mahu benda itu berlaku, maka kita ampunkan dia, kita doakan dia. Kita minta ampunan Allah SWT, moga Allah lembutkan hati mereka itu untuk maafkan kita. Jadi apabila mengerti mati, kita rasa tak mau buat dosa dah. Sebab itu dalam kuliah saya yang lepas itu kan, berkenaan dengan dosa kan, kalau boleh jangan dah kita buat dosa. Walaupun masih muda sekarang ini, tetapi kalau tidak mau buat dosa itu adalah lebih baik daripada bila dah tua baru insaf, baru tak mau buat dosa kan, takut terlambat nanti ya. Gitu Dr. Azrin, 3 perkara: jaga makanan, baca Quran dan juga ingat mati, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih banyak Prof atas perincian yang Prof berikan ini, sangat-sangat tersentuh dan membuatkan saya flashback balik amalan-amalan yang telah saya lakukan. Dan kita yakin ini adalah satu peluang yang Allah bagi untuk gerakkan hati Prof, untuk memberi makanan hati kepada kita semua, supaya kita sama-sama diberi peluang. Allah masih beri peluang lagi untuk memperbaiki diri kita, insyaAllah. Terima kasih banyak Prof. Saya rasa ada satu soalan terakhir Prof daripada Dr. Sakina. Saya nampak dekat ruangan komen ni, Dr. Sakina bertanya, Prof, bagaimanakah Prof cari kekuatan dikala awal memulakan usaha membina ISKF sebagai satu panduan untuk kami yang baru bermula untuk berjuang? Mohon tips Prof. Kita bersyukur sebab ramai alumni kita daripada ISKF ini yang keluar apabila berjaya mendapat sebelum ijazah PhD, berjaya menempatkan diri mereka di mana-mana institusi awam dan juga swasta. So kita ucapkan tahniah kepada mereka semua. Tetapi Prof, Dr. Sakina yang saya faham dia baru menempatkan diri di ITM Pahang. Jadi ya, nak berdepan dengan cabaran di tempat baru memang agak sukar untuk membawa budaya-budaya positif yang ada di ITM. Jadi nasihat Prof, bagaimana Prof? Ya, dalam pengalaman kita membina ISKF memang banyak ujian lah ya. Banyak tribulasi. Dan tribulasi ini adalah merupakan sunatullah. Bila kita nak lakukan kebaikan, Allah akan uji. Jadi oleh kerana kita nak buat kerana Allah, ujian juga datang daripada Allah. Tidak ada orang yang boleh menyelesaikan masalah kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena yakin. Jadi ujian-ujian sama ada apa yang kita nak buat secara positif ditentang oleh orang. Itu tadi Allah sengaja datangkan musuh itu untuk memperkuatkan, memperkasakan lagi usaha kita, memperbaiki strategi kita. Moga-moga dengan itu nanti insya-Allah kita akan berjaya. Dan mesti ingat bahawa setiap ujian yang Allah timpakan itu, kalau kita manage dengan sebaik mungkin, maka kita akan mendapat pahala daripada setiap ujian itu. Setiap saat itu kita akan mendapat pahala insya-Allah. Jadi atas sebab itu, maka yang pertamanya kena berpegang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena mengadu kepada Allah kerana kita nak buat kerja Allah, takkan Allah tak bantu. Allah bagi ujian untuk memperkuatkan kita, Allah bagi ujian untuk memberi peluang kita mendapat pahala, Allah bagi ujian untuk mempamerkan kasih sayang Allah kepada kita insya-Allah. Itu yang pertama ya, berpegang kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Kemudian yang kedua, lakukan amalan-amalan yang boleh menyebabkan Allah bantu. Sebab apabila kita berdepan dengan ujian, kita perlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita minta bantuan Allah, Allah tak bagi. Ada kemungkinan tidak ada sebab Allah nak bagi. Jadi carilah sebab. Ya.
sebab-sebab yang membolehkan Allah bagi bantuan. Banyaklah kan, macam hadis qudsi yang selalu kita pegang di istighfar, melakukan perkara-perkara yang sunat. Allah kata kalau lakukan yang wajib saja itu selesai masalah tanggungjawab saja ya. Yang membuatkan Allah cinta kepada seseorang itu ialah kerana dia melakukan perkara-perkara tambahan, perkara-perkara yang sunat ya. Jadi lakukan sebanyak mungkin. Sebab itu di istighfar kita lihat ya, amalan yang kita lakukan puasa Isnin Khamis dengan harapan Allah akan bantu kita. Selalu melakukan sujud syukur. Apabila kita melakukan sujud syukur, kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Ya, melakukan perkara-perkara yang sunat, ya, sebagaimana disebut tadi ya, macam-macam lah perkara sunat, simpan janggut, apa macam-macam lagi lah yang kita buat yang ringan-ringan. Apa lagi kita buat ya, Asmaul Husna. Banyak lagi lah perkara-perkara yang di istighfar yang kita buat. Cuba ambil itu, cuba amalkan balik insyaAllah. Maka walaupun kita tidak dapat lepas lari daripada ujian, tetapi insyaAllah Allah akan beri bantuan. Dan ketika bantuan itu adalah merupakan saat yang sangat bahagia bagi kita. Sebab itu kalau di istighfar, bila ada ujian saja, zaman saya dulu lah, bila ada ujian saja, saya beritahu kawan-kawan, kita bertahan dengan ujian ini, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, mengambil tindakan-tindakan yang strategi, moga-moga Allah redha dengan tindakan kita itu, dan saya yakin bahawa di hujung nanti Allah akan bagi hadiah. Dan begitu, biasanya Allah akan bagi hadiah di hujung nanti insya-Allah. Dr. Sukainah saya ingat pada awal-awal dia banyak catat. Apa ujian, kemudian apa hadiah yang Allah bagikan. Apa ujian, apa bantuan yang Allah bagikan. Boleh tanya Dr. Sukainah sama ada disimpan lagi ke tidak, wallahu alam. Ataupun sama ada sekarang ini dia masih lagi tulis lagi, wallahu alam, saya tak tahu ya. Tetapi dulu kita perhatikan sungguh-sungguh. Bila sampai ujian, alhamdulillah Allah nak bagi hadiah. Nanti adalah hadiah yang Allah bagi. Dan ujian pada kita zaman kita dulu bukan setakat ujian pertembungan ideologi, bukan kita hanya berlawan di peringkat ilmu, tetapi di peringkat fizikal. Ya, Dr. Sakinah ya, di peringkat fizikal kita tahu nama IDMP, kita nama IDMP di pintu bilik kita dah. Pagi besok orang pecahkan. Kita susun kasut di depan, sekejap saja tengok orang mari tendang habis, bersepah-sepah balik. Itu ya, sampai di peringkat itulah. Jadi kena sabar sikit insya-Allah. Ya, sentiasa bersama dengan Allah SWT dan yakinlah bahawa kita buat kerja Allah, pasti Allah akan bantu kita dan Allah tak akan biarkan kita menderita terus. Ya. Dan insya-Allah bila membuat banyak mazmumah, ujian itu adalah merupakan satu kebahagiaan, bukan penderitaan insya-Allah. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah Dr. Sakinah. Alhamdulillah Prof dah menjawab kepada persoalan Dr. Sakinah. Terima kasih banyak atas persoalan. Kita nampak juga ada komen-komen respon positif daripada Mas Reddy, Prof. Mas Reddy ucapkan terima kasih banyak pada Prof kerana memberi ilmu. Ada beberapa juga pelajar kita yang menyebut rindukan nasihat Prof. Mas Reddy rindukan nasihat Prof. Puan Mustihah rindukan suara Prof. Begitulah lawatan hati para pelajar Prof yang dahulu merasai suasana kerinduan terhadap Prof dan juga nasihat-nasihat Prof. Alhamdulillah. So insya-Allah semoga apa yang Prof sampaikan kepada kita semua pada petang ini menjadi bekalan kepada diri kita yang mana sangat bermanfaat untuk kita lihat check and balance diri kita, amalan-amalan yang telah kita laksanakan. Dan apa yang Prof sampaikan ini akan kita jadikan sebagai satu landasan untuk kita meraih pahala dan juga keberkatan dalam hidup. Inilah yang Prof ingatkan kita tentang merancang kehidupan. Try to plan your life. Betul Prof kan? Plan your life. It's not only for the world, for the life in the world, but the most important thing is for the life in hereafter, insyaAllah.